sebagai seorang isteri meredai kepergiannya suami. Tatkala Abdullah sampai di Madinah, riwayat kata beliau kena batuk kering, sakit lebih kurang 2 minggu, maka akhir sekali wafatlah beliau di Madinatul Munawwarah. Satu khadam yang ikut Abdullah ni tuan-tuan berlari balik ke Mekah menceritakan perihal yang berlaku. Apa kata syair? Rusinglah Aminah mati suaminya. Orang perempuan je boleh rasa dah lah bawa perut lagi suami tak ada. Yang ketika tu Aminah duduk dengan puak mertua dia bernama Abdul Muttalib. Rusinglah Aminah mati suaminya, sebagainya rusing Aminah diduga. Tuhan lagi cerdik, apa dia buat? Datangnya khabar menenangkan jiwa, kandung olehmu zat yang mulia. Allahu Akbar. Syariat bersedih, hakikat Allah Ta'ala yang lebih tahu. Artinya bagi nak membina kekuatan dalam diri Siti Aminah untuk membawa kandungan, tuan-tuan, apa Allah Ta'ala buat? Tiap-tiap malam ni dalam mimpi Siti Aminah dibawa datang roh para nabi, dibawa datang roh para rasul untuk bersembang, untuk bercerita tentang kehebatan kandungan. Siang teriak ingat kepada Abdullah, bila tidur malam turun roh Nabi Adam contoh berbisik, ya Aminah, mu jangan teriak, mu jangan sedih, bahkan mu kena kuatkan semangat, dalam perut kamu tu bakal jadi Nabi dan Rasul. Tenang hati Siti Aminah. Besok bangun terbayang balik arwah suami, sedih pula. Tidur malam turun Nabi Ismail contoh, bercerita pula, ya Aminah, mu kena kuatkan semangat, mu kena cekal hati, dalam perut kamu tu bakal jadi orang yang terbaik. Begitulah tuan-tuan silih berganti siang dan malam diturunnya roh para nabi untuk mengembirakan hati Siti Aminah. Daripada sejarah inilah ulama istimbatkan hukum. Tatkala saudara mara kita kena musibah, bermakna sunat kita berziarah. Sebagaimana Tuhan bawa datang para nabi untuk ziarah Aminah, maka begitu juga kita berziarah kepada orang-orang yang kena musibah. Tapi ziarah tuan-tuan perlu adab dan salin. Adab yang pertama bila berziarah, jangan lama masa. Jangan lama masa. Satu. Adab yang kedua, bila mana berziarah mencerita sabahul khair, menceritakan kebaikan semata-mata. Walau nampak dah kawan tu tuan-tuan rumah kata pergi, kubur kata mari, tapi sebagai adab, tak apa Pak Long, insya-Allah Tuhan sayang, lama lagi hidup ni. Contoh sabahul khair. Dua. Adab yang ketiga, bila mana berziarah kena bersedekah. Bagilah duit ke buah dan sebagainya. Tapi inilah pelik akhir zaman ni tuan-tuan. Bila kita pergi ke hospital nak sedekah limau, bawa limau sebakul. Tengah-tengah bersembang tu kita kopik limau kita makan. Lah, padahal nak sedekah ke dia, habis limau kita pun balik. Allahumma salli ala Muhammad. Ni semua tak kena adab dan sebagainya. Habis. Begitulah tiap-tiap malam perihal yang Tuhan lakukan bagi nak menguatkan hati Siti Aminah dalam menanggung 9 bulan 10 hari. Sampailah satu tarikh keramat 12 Rabiul Awal tahun Gajah Salin, bersamaan 20 April 571 Masihi. Bersamaan 20 April 571 Masihi. Yang sebentar lagi akan keluarlah jasad yang mulia, jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bidan dia? Kata syair yang asalnya dalam bahasa Arab, tuan-tuan, Tok Guru hamba di Fatoni convert pada bahasa Melayu, diringkaskan. Menyambut Asyah di waktu yang kelam, turun dari langit berserta Maryam. Ni orang-orang molek dalam sejarah kehidupan manusia, sejarah ketamadunan manusia. Dibawa datang, dihidupkan kembali roh mereka untuk menyambut jasad Muhammad. Siapa Asyah? Isteri kepada Fir'aun. Siapa Maryam? Isteri, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mereka ni Allah Ta'ala bawa kembali roh. Menyambut Asyah di waktu yang kelam, turun dari langit berserta Maryam. Siapa lagi turun? Serta bidadari cahaya yang terang daripada syurga yang gilang gemilang. Turunlah Asyah, turunlah Maryam, turunlah para bidadari, turunlah para malaikat dan sebagainya.
yang kalau kita congak rumah Nabi tuan-tuan, nescaya kita berteriak, nescaya kita menangis. Yang rumah kita lebih besar dari rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah Nabi tuan-tuan 2 depa kali 3 depa saja. Walaupun begitu kecil, Allah Ta'ala boleh memuatkan roh Nabi-Nabi pada dari untuk menyambut jasad Muhammad. Baik. Setelah sempurna jasad, setelah sempurna semua disediakan untuk menyambut jasad Muhammad. Yang ketika tu Abdul Muttalib tak ada tuan-tuan dah. Tok Nabi ni, kerja beliau pagi-pagi lagi sebelum subuh, dah bergerak ke Baitullahil Haram untuk membersihkan berhala. Ni kerja Tok Nabi. Pagi-pagi sebelum subuh dah keluar dah. Dia pergi ke Baitullahil Haram untuk bersihkan berhala. Yang berhala tu berapa jumlahnya? 365 biji. Dah. Sebab tu istimbat tahun pada hari ni kita ambil sempena penyembahan berhala. Dulu sembah sebiji, sembah sebiji, sembah sebiji, sembah sebiji. Habis 364 sembah yang paling besar. Maka cukup setahun. Dah. Baik. Tok Nabi ni pagi-pagi lagi keluar dah. Aminah berseorang dengan diri. Allah Ta'ala buat turun Asiyah, buat turun Maryam serta roh para bidadari dan malaikat untuk menyambut jasad yang mulia. Dengarlah muslimat pada hari ni dah. Maka setelah semua bersedia, maknya Siti Aminah ni tak payah nak teran, tak payah nak push, tak payah nak tekan. Muhammad tahu keluar dengan sendirinya dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Muhammad tahu keluar dengan sendirinya dia. Kehebatan Muhammad beranak ni tuan-tuan ulama kata serupa dengan kehebatan Muhammad ketika wafat. Seketika wafatnya Nabi SAW tuan-tuan, diperintahkan Aisyah untuk dimandikan jasad Nabi. Semua sahabat tak sanggup nak pikul tanggungjawab nak mandikan jasad Nabi. Sebab apa? Mereka tak boleh terima atas kematiannya Muhammad. Suruh Bilal tak say, suruh Ali tak, semua tak sanggup. Akhir sekali diperintahkan 2 sahabat yang melupa nama mereka tuan-tuan untuk menjadi pembasuh bagi jasad Nabi yang mulia. Bila semua dah bersedia tuan-tuan, kata ulama dalam hadis dah, bila mana setelah kemudian dimulakan basuh balik atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa dibuka aurat dan sebagainya, dijaga kehebatan Nabi. Setelah sempurna basuh balik atas tuan-tuan, maka bergerak hati orang yang balik kanan. Aku nak basuh balik kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali Al-Jufri Al-Yamani dalam riwayat dia, tak ada orang angkat, tak ada orang pikul, tak ada orang tarik. Muhammad tahu bergerak dengan sendirinya dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dia basuh pula balik belakang. Setelah rata air bersih dan sebagainya, bergerak pula hati sahabat yang sebelah kanan. Nampak sempurna dah. Aku nak basuh pula balik kiri Nabi SAW. Kata ulama, tak ada orang angkat, tak ada orang tarik, tak ada orang pikul. Muhammad tahu bergerak dengan sendirinya dia. Dah sempurna tuan-tuan. Muhammad tahu pula kembali kepada asalnya. Allahumma salli ala Muhammad. Begini kehebatan Muhammad tatkala wafat dan tatkala dijadikan. Maka bila mana keluar jasad Muhammad yang mulia tuan-tuan, maka jasad beliau seperti seorang bayi yang telah dimandikan.